Ada. Bila pasang? Ni bila pasang? Ha? Bila pasang? Dah lama pasang? TV ni dah lama pasang? Lama tak? Boleh pakai? Boleh. Kalau nanti nak buat. Oh, lain kali insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana in syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia Tuan Nazir, yang saya kasihi Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dikumpulkan di tempat yang paling istimewa, tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu di rumahnya ini, untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu secara berjemaah. Moga Allah Subhanahu wa taala kekalkan semangat kita, keaktifan kita untuk menunaikan tanggungjawab kita ni sebagai seorang hamba dalam keadaan yang paling baik, iaitu berjemaah, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita akan lihat beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang jihad fi sabilillah. Kita nak cerita pasal jihad, tuan-tuan, sebab kita ni nampak relax, kita nampak senang, nampak aman, nampak berada dalam suasana dan mood yang selesa, tuan-tuan. Kita nak cerita pasal bab jihad ni kerana ini juga antara topik penting yang diselitkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab hadis yang dititipkan kepada kita oleh baginda Nabi SAW. Dan dalam kita lihat dalam kitab-kitab hadis pun, hadis Bukhari, hadis Muslim, dalam Sunan Sittah pun di sana ada satu bab yang dinamakan sebagai bab jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, hadis yang pertama yang kita akan sama-sama lihat akan peri pentingnya
jihad fisabilillah ni, ataupun pentingnya apa kaitan jihad fisabilillah dengan mati syahid, tuan-tuan. Kita lihat hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an arji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahu al-jannata walaula an ashqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadidtu anni uqtalu fi sabilillah summa uhya thumma uqtalu thumma uhya thumma uqtalu, rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalannya, la yukhrijuhu illa imanun bi, dan orang yang keluar fi sabilillah ini tidak ada yang mengeluarkannya untuk jihad fi sabilillah kecuali dia iman sebenar-benarnya pada baginda Nabi SAW. Dia yakin, dia percaya dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan akan para rasulku. An arji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin, kemudian dia pun pulang daripada perangnya, daripada jihad fi sabilillahnya, dengan memperolehi pahala, ataupun dia mendapat harta ghanimah lah, hasil daripada peperangan tersebut. Au udkhilahul jannah, ataupun kalau dia tak dapat pahala, tak dapat hasil hasil daripada peperangan tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia akan gugur syahid, tuan-tuan. Walaula an asyqa ala ummati, seandainya aku rasa tidak memberatkan akan umatku, ma qa'adtu khalfa sariyatin, sudah pasti aku tidak akan tertinggal di belakang setiap syariah tentera yang kulepaskan ke medan peperangan. Sudah pasti aku akan mengikuti akan syariah tentera tersebut. Wala waditu anni uqtalu, dan aku bercita-cita, aku berharap agar aku, tak kala aku bersama-sama dengan syariah ataupun batalion tentera tersebut, dan aku mengharapkan agar aku gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah aku gugur, Allah hidupkan aku semula untuk aku perang balik fi sabilillah. Kemudian aku gugur semula, kemudian aku dihidupkan semula, dan aku berterusan berperang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, hadis yang diambil daripada Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Muslim, ingin menceritakan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesungguhannya. Pada permulaan Nabi menjelaskan Allah akan memberi jaminan pada orang yang keluar jihad di atas jalannya. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nak keluar berjihad ini mestilah dia benar-benar beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasulnya. Dan pada waktu yang sama juga bermaksud di situ
Dia pergi berjihad fisabilillah ni bukan kerana selain daripada itu, tuan-tuan. Bukan kerana harta, bukan kerana nak mengharapkan harta, bukan untuk mendapat syuhrah ataupun untuk mendapat publicity, untuk menjadi terkenal, tetapi hanya semata-mata untuk beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan Nabi menyebutkan bagaimana jikalau seseorang itu dia keluar berperang, pasti dia akan mendapat salah satulah min ihdal husnayain, sama ada dia mendapat pahala di sisi Allah kerana dia berjalan dengan niat fisabilillah, dan selesai saja berjihad fisabilillah dia akan pulang balik ke pangkuan kaum keluarganya, ataupun dia akan gugur syahid, tuan-tuan. Ini kedua-duanya adalah perkara yang baik, dan perkara ini jugalah telah berlaku dalam peperangan yang diceburi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam siri-siri peperangan yang diceburi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada tahun 2 Hijrah sampai tahun ke-10 Hijrah, tuan-tuan, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikuti beberapa peperangan besar, tuan-tuan. Antaranya peperangan Badar tahun yang kedua Hijrah, peperangan Uhud tahun yang ketiga Hijrah, peperangan Ahzab tahun yang kelima Hijrah, peperangan selepas Ahzab, peperangan Khaybar pada tahun yang ke-7 Hijrah. Kemudian pada tahun yang ke-8 Hijrah ada 3 peperangan besar, tuan-tuan. Peperangan Mu'tah, pembukaan kota Mekah, dan juga peperangan Hunain. Dan selepas peperangan Hunain, tuan-tuan, tahun yang ke-9 Hijrah berlakunya peperangan Tabuk. Ini merupakan antara siri-siri peperangan besar yang diikuti oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada kita bagaimana sukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad fisabilillah, tuan-tuan. Bila kita sebut jihad fisabilillah ni, tuan-tuan, bukan pergi berperang sembelih orang ni, tuan-tuan. Jihad fisabilillah ni antara kriterianya adalah orang yang mempertahankan negaranya daripada dicerobohi oleh musuh dikira sebagai jihad fisabilillah. Mereka yang pergi berjihad melawan musuh kerana musuh merampas tanahnya, tempat lahirnya, dikira fisabilillah. Mereka yang berjuang fisabilillah untuk mengembalikan semula akan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin, dia angkat senjata, fisabilillah, tuan-tuan. Dan fisabilillah ni ada banyak kriteria-kriteria, tuan-tuan. Yang paling besar, tuan-tuan, seperti mana yang berlaku sekarang ni dekat Gaza lah. Tuan-tuan lihat bagaimana kaum muslimin bersungguh-sungguh dengan penuh semangat, baik yang dah sampai umur senja, daripada pemudanya, belianya, anak-anaknya, wanitanya, semua bersemangat nak memastikan bahawa mereka mendapat pahala jihad fisabilillah, tuan-tuan. Jadi sampaikan, kalau kita lihat sifat-sifat yang ada pada orang-orang Gaza ni, tuan-tuan, bukan kaling-kaling lah, tuan-tuan, bukan calang-calang, tuan-tuan. Dia bukan jenis macam kita lah, tuan-tuan. Kita boleh lagi malam tidur nyenyak, relax, makan pun makanan yang sedap, tapi mereka ni memang berada dalam penjara, tuan-tuan, penjara terbuka yang paling besar di dunia, tuan-tuan. Dia punya tempat dia, tuan-tuan, dia punya bumi yang mereka tinggal tu, tuan-tuan, terlalu kecil yang memuatkan 2 juta lebih orang, tuan-tuan. Namun begitu mereka masih lagi boleh bertahan, sabar, dan kesabaran mereka, tuan-tuan, melahirkan ramai para hufaz. Para hufaz ni kalau orang yang hafal Quran, tuan-tuan. Di Gaza je, tuan-tuan, ada 130,000 orang hufaz. Gaza je. Bila perang aja mereka akan masuk bawah tanah, dan bila duduk bawah tanah, tuan-tuan,
dia sibukkan diri dengan hafal Quran. Habis perang je keluar hafal Quran. Ini antara kelebihan orang Gaza. Sebab tu seorang sahabat saya ni ada ceritakan bilangan para hufaz paling ramai agaknya kat dunia ni adalah berada di Gaza, tuan-tuan. Gaza je ada 130,000, dekat tebing barat ada 80,000, tuan-tuan, para hafizul Quran. Jadi sebab apa, tuan-tuan, nak pegang senjata, nak pergi berperang, tuan-tuan, antara syarat-syarat mereka mesti hafal Quran. Itu syarat pertama. Awal-awal lagi kita tak boleh, tuan-tuan. Hafizul Quran, hafal Quran, menekuni hadis 40, membiasakan diri dengan tafsir Quran, kemudian sihat tubuh badan, suka bersukan. Ini antara. Dan yang paling akhir sekali, dia mesti dapat keizinan daripada ibu dia, tuan-tuan, untuk turut serta dalam peperangan. Ini antara syarat-syarat lah yang kalau kita lihat tentera-tentera yang mempertahankan bumi Gaza, Palestin ni, antara mereka yang cinta kepada mati syahid, tuan-tuan. Tuan-tuan rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi SAW nak menunjukkan bagaimana pentingnya jihad fisabilillah ni, sehingga Nabi kata, ma qa'adtu khalfa sariyatin laula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin. Kalaulah aku tidak merasakan, kalaulah aku tidak, seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku akan turut serta dalam setiap siri peperangan yang dilepaskan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, tuan-tuan, walaupun banyak juga siri peperangan yang dia ceburi, tapi ada juga siri-siri peperangan yang dia tidak ceburi. Contohnya antaranya peperangan Mu'tah, peperangan Mu'tah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, tuan-tuan, di mana Nabi melepaskan 3,000 orang tentera untuk dihantar ke perbatasan, tuan-tuan. Kerana apa Nabi hantar 3,000 ke bahagian utara semenanjung Tanah Aram ni? Untuk menuntut bela di atas kematian seorang utusan Nabi ataupun duta Nabi SAW yang bernama Haris bin Al-Azdi, tuan-tuan. Haris Al-Azdi ni, Haris Al-Azdi ni asalnya duta, dihantar untuk menghantar satu utusan Nabi, tetapi beliau telah ditahan oleh salah satu daripada penguasa wilayah di bawah kerajaan Byzantine, tuan-tuan, Rom Timur, dan akhirnya beliau telah dipenggal. Dan kerana itulah Nabi SAW telah melepaskan 3,000 orang tentera untuk menuntut bela di atas kematian. Jadi ini antara Nabi SAW, walaupun pada ketika itu merupakan negara yang kecil, tapi kerana utusan Nabi, utusan kota Madinah pada ketika itu dibunuh, Nabi melepaskan 3,000 orang tentera, melepaskan tentera, menghantar tentera, tuan-tuan, untuk memastikan kematian ini tidak dibiarkan begitu sahaja. Perlu setiap titis darah yang ditumpahkan perlu ditutup bela, tuan-tuan. Walaupun satu negara yang kecil, tuan-tuan, negara yang kecil kota Madinah nak berhadapan dengan kuasa besar, tuan-tuan. Jadi ini antara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, sehingga Nabi kata, wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah, dan aku sebenarnya ingin sangat turut serta di dalam syariah atau pasukan bersenjata ini, dan aku ingin sekali untuk aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku nak sangat agar aku gugur syahid di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dah gugur syahid, bukan ditanam gitu saja. Dah aku gugur syahid, dan aku inginkan agar aku dihidupkan semula. Kemudian aku turut serta lagi ke dalam pasukan ketenteraan, dan aku gugur syahid semula, dan aku dihidupkan semula. Seolah-olah macam Nabi SAW nak menceritakan bahawa gugur di atas medan peperangan ini adalah satu yang cukup manis, tuan-tuan, suatu yang diharapkan, suatu yang amat menyeronokkan. Ini yang agaknya kenapa, tuan-tuan, tentera-tentera, contohnya kalau sekarang ini, tuan-tuan, tentera-tentera Gaza, tentera-tentera Palestin ni, dia amat cintakan
untuk mati syahid, tuan-tuan. Mereka tak takut untuk mati, tuan-tuan. Bangsa yang tak takut mati. Sebab bagi mereka mati ni adalah satu kenikmatan. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan antara mati yang paling istimewa adalah mati di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengulang-ulangkan, alangkah baiknya kalau aku gugur syahid, kemudian aku dihidupkan semula, kemudian gugur, kemudian aku dihidupkan semula untuk terus berperang, kemudian aku gugur semula, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Inilah antara kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan akan kelebihan mereka yang berjuang jihad fi sabilillah dan gugur syahid, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, banyak jugalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan akan kelebihan gugur syahid fi sabilillah ini. Antaranya hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sahal bin Hunayf, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk syahid dengan sebenar-benarnya, Allah akan meletakkan di kedudukan para syuhada walaupun dia mati di atas tilam. Ada satu hadis Nabi SAW yang nak menunjukkan kepada kita bahawa peri penting kita ada pasang niat nak mati syahid, tuan-tuan. Ada tak kita berniat nak mati syahid, tuan-tuan? Ada tak? Tak ada, tuan-tuan. Mana ada, kan? Saya pun tak ada. Tapi bila baca hadis ni, tuan-tuan, kita kena ubah mindset. Sebab kita jarang sangatlah buka hadis-hadis berkenaan jihad fisabilillah. Sekali kalau nak buka cerita pasal mati syahid ni, orang kata, ustaz kenapalah baca hadis ni ustaz? Saya tak mau mati lagi ustaz, anak-anak saya ramai, isteri saya pun ramai ustaz, nanti siapa pula nak bagi rezeki diorang ustaz? Kita tak pernah ada satu niat sebab ini antara mati yang kelas pertama, tuan-tuan. Mati kelas pertama, mati syahid, tuan-tuan. Dan mati syahid ni pun ada banyak, mati syahid dunia, mati syahid akhirat, mati syahid dunia akhirat. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan rahmatullah, kita sebagai seorang mukmin, seperti mana yang diajar kepada kita oleh baginda Nabi SAW, kalau kita melihat kepada hadis ni, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk syahid dengan sebenar-benarnya, Allah akan meletakkan di kedudukan para syuhada. Allah akan meletakkan dia di dalam kumpulan ataupun kedudukan para syuhada, mereka yang mati syahid walaupun dia mati atas tilam, tuan-tuan. Sebab tu kalau orang yang biasa tengok siri peperangan, atas zaman Nabi, tuan-tuan, para sahabat berebut-rebut nak turut serta dalam peperangan. Isteri-isteri melepaskan suami mereka dengan begitu tenang, mengharapkan, ada sebahagian pada ibu-ibu ni mengharapkan, cukup seronok bila mendengar cerita yang anak-anak mereka gugur syahid. Sampaikan dah tidak ada anak lain lagi. Sampaikan bila setiap anak-anak dia gugur syahid tu, sampai dia menangis lepas tu. Para sahabat tanya, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis, wahai ibu? Apakah kamu menyesal kerana anak-anak kamu ni mati syahid, gugur syahid? Bagaimana sang ibu ni menjawab? Aku menangis bukan kerana aku menyesal anak-anak aku ini gugur syahid. Aku menangis kerana aku dah tak ada anak lagi untuk gugur syahid, untuk meneruskan apa yang dilakukan oleh adik-beradik mereka, adik-beradik beliau yang lain. Ini antara semangat yang telah ditanamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingat di dunia ni dah tak ada dah, tuan-tuan, tetapi masih ada lagi sekumpulan manusia muslim mukmin yang mewarisi akan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mewarisi akan cita-cita untuk mati syahid sebagaimana yang dilakukan oleh baginda dan para sahabat, tuan-tuan. Jadi sehingga kan dalam hadis ni menceritakan juga, setelah kita bersungguh-sungguh untuk mati syahid, tetapi kemudian ditakdirkan Allah
perang punya banyak tapi tak mati syahid juga, balik dalam keadaan sihat walafiat, sehingga kan kita mati dalam keadaan di atas katil tuan-tuan. Tetap kita dapat pahala syuhada tuan-tuan, sebab niatnya dia dah pasang awal-awal, seperti mana yang berlaku kepada Khalid bin Al-Walid. Masya Allah, tabarakallah. Khalid bin Al-Walid seorang panglima yang khairul fil jahiliyah, khairul fil Islam. Seorang yang best of the best ketika di zaman jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Kehebatannya bukan ketika zaman jahiliyah saja, sebab kita tahu kan kehebatannya terselah di zaman jahiliyah ketika dia berjaya menumpaskan kaum muslimin dalam peperangan Uhud kan. Kerana kehebatan beliau membaca peperangan. Tapi pada waktu yang sama bila dia masuk Islam, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita lihat bagaimana Khalid bin Al-Walid menjadi seorang panglima perang yang banyak memberi kekuatan, menaikkan semangat para sahabat sehingga banyak melakarkan banyak peperangan tuan-tuan, kemenangan dalam peperangan-peperangan di zaman baginda Nabi SAW dan zaman para sahabat. Dan di antara peperangan yang paling luar biasa adalah peperangan Mu'tah itu sendiri tuan-tuan. 3,000 orang tentera daripada kota Madinah berhadapan dengan 200,000 tuan-tuan. Cuba kita bayangkan, satu nisbah 60 lebih tuan-tuan. Tapi Khalid bin Al-Walid dalam peperangan tersebut, kerajaan Rom memang dah awal-awal lagi pasang niat nak ganyang dan musnah habis semua tuan-tuan. Tapi mereka tak berjaya tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kalau bila saya lihat balik kan, apa yang berlaku dalam peperangan Mu'tah dan apa yang berlaku sekarang di dalam peperangan Gaza tuan-tuan, seolah-olah macam ada satu similarity, satu persamaan tuan-tuan. Peperangan Mu'tah, tentera muslimin dengan bekalan senjata yang terlalu terbatas, bilangan tentera cukup kecil tuan-tuan, 3,000, tapi mereka berjaya untuk tamatkan peperangan tanpa pihak musuh mencapai kemenangan tuan-tuan. Dia berjaya untuk memberhentikan peperangan tersebut dalam keadaan musuh tak mampu nak mengganyang mereka, tak mampu nak memusnah mereka tuan-tuan. Ini kehebatan taktikal, strategi yang disusun oleh Khalid bin Al-Walid. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, begitu juga yang berlaku di Gaza tuan-tuan. Di Gaza begitu. Dan semua orang kata, kenapalah cari pasal dengan Yahudi, kenapalah cari pasal dengan Yahudi. Dah tahu awak lemah, kenapa nak cari pasal? Tak pasal-pasal ramai orang meninggal kan. Jadi kan elok kita sabar je, sabar sampai orang masuk rumah tuan-tuan. Sampai tuan-tuan daripada elok-elok duduk kat dalam rumah, duduk di dalam kemah. Sebab apa? Sebab rumah-rumah tuan-tuan telah diambil oleh musuh. Sampai mereka nak rampas Masjidil Aqsa, nak sabar lagi. Ini kenapa saya timbulkan masalah ni tuan-tuan? Sebab ada dalam kita tengah berperang ni tuan-tuan, ada juga orang kata, ada segelintir, bukan semua orang tuan-tuan, ada segelintir yang mengatakan kita tak perlulah perang, cukup dengan kita sabar sahaja, sabar tu lebih baik. Sebab setiap kali perang nanti ada sahaja yang akan meninggal, ramai akan meninggal, ramai akan mati, banyak kemusnahan. Orang Malaysia duk bagi berjuta-juta, bina bangunan, bina hospital, lepas tu musnah, habis begitu saja. Jadi tak perlulah perang, biarlah tanah kalian dirampas. Yang penting tuan-tuan sabar dan amal. Rasa-rasanya tuan-tuan boleh terima tak? Agak-agaknya boleh terima. Haji boleh terima? Macam mana Haji? Saya tak tahulah kalau boleh samakan dengan masa perang Jepun kan. Perang Jepun pun kita angkat senjata.
Tapi ni pandangan dia kata, kita kena sabar, tak boleh. Sebab kita ni, dia siap bagi pandangan lain kan. Selagi mana tentera ni, dia kalau tak 2 kali ganda, kalau lebih daripada 2 kali ganda, kita tak boleh lawan. Al-ana khaffafallahu wa alima anna fikum dha'fa. Siap bagi dalil lagi. Sekarang ni Allah telah meringankan kamu, dan Allah tahu bahawa di kalangan kamu ada yang lemah. Tapi sebagai naluri manusia, tuan-tuan, tuan cuba bayangkan kan, ni sebab peta Palestin tu berubah kan. 1948 berubah, 1967 berubah, 72 berubah. Daripada asalnya peta Palestin tu semuanya penduduk Arab, dan bila 1948 datang penduduk Yahudi yang haram ni, mula-mula sikit dimasukkan kerana kesian, dimasukkan. Tapi lama kelamaan, tuan-tuan, yang tetamu yang kita layan ni, dia masuk ke rumah kita, tuan-tuan. Pernah satu cerita, tuan-tuan, dia asalnya pergi ke pasar, satu keluarga, tuan-tuan, pergi ke pasar, tinggallah rumah macam tu, kunci apa semua, pergi ke pasar, balik pasar, dia tengok rumah ni ada orang. Siapa pula lah masuk rumah? Dia masuk rumah, ketuk, Assalamualaikum. Orang dalam rumah tu kata apa? Kamu nak buat apa dalam rumah ni? Apa hal kamu? Itu yang apa berlaku di bumi Palestin, tuan-tuan. Tak pasal-pasal orang yang imigran ni, yang mengaku itu rumahnya, dan kita pula kena halau daripada rumah. Dan akhirnya mereka semua dikumpulkan dalam satu tempat yang merupakan penjara terbuka terbesar di dunia, tuan-tuan. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Lepas tu saya kata, apakah boleh kita sabar kerana kekuatan kita tak menandingi mereka? Jadi kita tunggulah, kita tunggu setelah kekuatan kita sama, baru boleh kita perang. Agak-agaknya kalau orang-orang Gaza ni boleh sampai tahap sama dengan Israel ke, tuan-tuan? Saya tak faham kenapa boleh ada pandangan-pandangan macam ni. Sedangkan orang-orang yang bagi pandangan macam ni adalah orang-orang yang cetek, tak faham, tak pernah baca sejarah, tidak meneliti sejarah. Nabi SAW pun berperang dalam siri-siri peperangan, tak pernah kurang daripada 2 kali ganda, tuan-tuan. Tak pernah 2 kali ganda, tuan-tuan. Paling kecil pun 1/3. Peperangan Badar, tentera Islam 300 berhadapan dengan 1000. Peperangan Uhud 700 berhadapan dengan 3000. Semua lebih daripada 2 kali ganda, tuan-tuan. Peperangan Mu'tah tadi 3000 berhadapan dengan 200,000. Masih tetap lagi berperang. Ini antara permasalahan kadang-kadang, tuan-tuan, orang yang cetek sejarah, tidak menyelami sejarah, sampai sanggup mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sedikit boleh mengganggu emosi. Pembuktian yang kedua, tuan-tuan puan-puan rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda daripada Sa'id bin Zaid, di mana beliau telah berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna dammihi fahuwa syahid, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Di mana seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid ni pernah bersabda, pernah berkata, sungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang gugur, yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, dia dikira syahid. Dan barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan dirinya, mempertahankan darahnya, dirinya, maka dia juga syahid. Dan barang siapa
yang terbunuh gugur syahid. Barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, dia juga syahid. Dan barang siapa yang terbunuh dan kerana mempertahankan ahli keluarganya juga, dia juga dikira sebagai syahid. Ini bukti yang kedua tuan-tuan, yang cukup jelas tuan-tuan, yang menyatakan orang yang walaupun dalam keadaan tidak mempunyai kesetaraan dengan musuh daripada segi persenjataan, kalau dia mempertahankan setiap hartanya, darahnya, mempertahankan agamanya, maka dia tetap dikira sebagai mati syahid tuan-tuan. Ini antara yang kita lihat dalam suasana kita sekarang ini tuan-tuan. Marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi bantuan tuan-tuan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang mempertahankan tanah air mereka tuan-tuan, yang ingin mengembalikan Masjidil Aqsa tuan-tuan kepada kaum muslimin. Mereka cuba nak memastikan bahawa jangan ada mana-mana tangan yang cuba nak merobohkan Masjidil Aqsa tuan-tuan. Ini adalah pejuang yang sebenarnya. Oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita berada di sini ni tuan-tuan, kita kena cuba untuk membantu mereka tuan-tuan dengan kita membiasakan diri kita dengan kunut-kunut nazilah tuan-tuan. Kunut nazilah yang diajar kepada kita oleh imam-imam kita baca kunut nazilah tuan-tuan. Kita cuba untuk hafal kunut nazilah tu, dan dalam solat kita di rakaat terakhir kita buat kunut nazilah tuan-tuan. Ini antara yang cukup bagus tuan-tuan, yang perlu kita sama-sama amalkan, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar para sahabat, tak kala kita berada dalam keadaan krisis, musibah, kita diajar untuk berkunut nazilah tuan-tuan. Ini antara yang kita dititipkan kepada kita oleh Nabi SAW. Kembali balik pada sunnah tuan-tuan, di samping kita semayang hajat, kalau boleh setiap waktu tuan-tuan, setiap waktu, bukan hanya waktu subuh saja, setiap waktu di penghujung rakaat kita kunut nazilah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberkahi kita semua tuan-tuan, dan mudah-mudahan doa kita ini diangkat dan didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah memberi pertolongan kepada kaum muslimin di Gaza. Jadi kita berhenti sebentar untuk bagi laluan azan.